So tak balik Kedah lah Balik ulang-alik. Tapi tak bolehlah sembang sini kan. Bahaya. Bahaya. Kejap. Okey, kita dah live. Kan, dah live kan? Sekejap Tuan boleh tengok dekat Facebook jugalah kan? Okay. So Tuan, apa khabar? Baik, alhamdulillah sihat. Jadilah sihat. Itulah warna baju tu sama dengan warna rabbit tu. Itulah. Kita bagi merah-merah kan? Merah-merah sikit Merah sikit. Kita tunggu yang lain masuk dulu, bagi masa sikit. Lepas tu nanti kita mula. So Tuan ada di Kedah kan? Saya ada di Alustar. Alustar yang saya ada dengar cerita kalau dekat KL memang meriah lah. Ada buka kedai. Kalau dekat sana? Ini masih slow lagi. Orang masih macam terkejut lagi. Terkejut nak buka ni. So ada kedai banyak lagi lah tak buka, so slow sikit lah. Macam kami Y3 dekat bawah ni mall. Hari first dia orang boleh beroperasi dah ramai gila orang. Ya. Semua kedai boleh kata buka lah. Semua kedai buka dalam mall lah. Hari pertama boleh buka. Kita orang yang dekat atas ni macam seram je nak turun. Macam bertebaran je virus. Tapi so far okey lah. Baik, memang so far maknanya nampak orang distancing tu memang ada lah, social distance tu ada lah. Ada juga sikit-sikit lah, tapi rasa macam berkumpul saja kan. Baik. Okay. Kena jaga kita lah. Betul. Tapi macam dekat sini merata-rata lah ada orang letak hand sanitizer semua banyak lah. So tak adalah. Okay, so kita baik, boleh. Okay, kita nak welcome dulu petang ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang menonton live Zoom bersama dengan Tuan Rafiq hari ni. Okay, so ada siapa tu? Cik Puan Liana, waalaikumsalam, hai. Siapa? Sebab saya tak nampak sangat. Okay. Ada, okay, nanti dia masuk. Hai, Cik Puan Hana. Okay, bagi yang menonton live, okay, petang ni sesi ataupun slot saya bersama dengan Tuan Rafiq daripada Redbeat. Betul Tuan Redbeat Tuan? Ya, betul, Redbeat. Ya, saya. Redbeat. Okay, so kita nak bincangkan berkenaan dengan aplikasi apps. Alright, okay, so siapa yang ada lagi? Tuan Khairul, hai. Okay, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih pada Tuan Rafiq sebab sudi terima invitation saya untuk sesi petang ni lah. Okay, so macam petang ni kita nak lebih santai untuk berkongsi berkenaan dengan aplikasi apps yang mana rata-rata dah tahu Tuan membangunkan aplikasi apps. Okay, ada. Ya? Terima kasih. Ya, okay. Tuan, sebelum tu saya nak kenalkan, maksud saya nak Tuan kenalkan diri Tuan dulu. Mungkin ada yang kat sini yang belum mengenali lagi. Saya pun tak berapa kenal lagi. Okay, silakan. Okay, so first pertama-tamanya terima kasih dekat Cik Adila
sudi jemput kami untuk berkongsi lah berkenaan dengan mobile apps untuk sesi hari ini. So nama saya Rafiq Sharman. So maknanya boleh panggil Rafiq je. Saya adalah pengasas kepada Rexbit. So kami adalah syarikat yang fokus kepada app development dan games development. Dan yang terkini maknanya bila ada isu COVID ni, kita ada kenalkan satu lagi orang kata digital punya solution lah, so untuk ordering punya sistem. Ordering system, ordering. Yes, untuk order sistem. So maknanya untuk F&B, untuk peruncitan, semuanya selari dengan apa yang situasi COVID sekarang lah. Okey. Ya, saya. Itu je kan, ke ada lagi? ada tuan nak bagi tahu lagi boleh. Maknanya asal daripada KL, cuma sekarang kami base di Alustar. Dan so far, so alhamdulillah kami dah hampir 5 tahun. So sorry, tahun ni tahun ke-6 lah. Tahun ke-6 kami dalam app development. Dan so maknanya kami banyak bantu, kebanyakannya kami punya klien adalah SME lah, SME yang buatkan app store mereka. Dan yang terkini kami dah start dengan game development lah. So game development ni kalau ikutkan dalam dunia games, maknanya dunia apps ni, game ni adalah satu elemen yang paling banyak orang buat duit lah. So kami rasa kami kena juga masuk supaya boleh memeriahkan lah lagi game development daripada Malaysia lah. Okey, so tuan sekarang dekat Kedah. Asal KL. Asal KL. Saya asal Kedah tuan. Tapi duduk kat KL. So tukar. Kita balik. Tak boleh jadi ni. Saya kena balik sana balik ni je. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Okay. Alright, so kita dah dengar perkongsian daripada Tuan Rafiq. Siapa Tuan Rafiq? Seorang developer yang membangunkan aplikasi apps. So, bagi yang menonton live petang ni, saya welcome anda semua untuk bersama-sama dengan kami sampai sesi ni habis. Okay, sesi ni tak lama pun, hanya 45 minit sahaja satu sesi. Okay. So jom kita mula dulu, nanti kita tengoklah apa komen-komen yang ada dekat ruangan komen nanti. Okay, sambil-sambil tu sekiranya ada soalan daripada anda yang menonton live berkenaan dengan aplikasi ads, boleh terus komen di ruangan komen supaya nanti saya dengan Tuan Rafiq nampak komen ataupun soalan-soalan anda semualah. Okay, alright. Okey Tuan, boleh ke jelaskan sikit lagi sebab yang saya sedia maklum, apps ni digunakan dalam mobile. Okey, memudahkan orang kata apa, sebelum ni macam kami di Y3 sendiri, kami berada dalam orang kata membuat jualan secara online. Kalau nak ikutkan dalam 5 ke 6 tahun macam tu lah. Starting saya start 2013 macam tu, tapi betul-betul fully membangunkan Y3 Asia ni pada tahun 2016. So kami baru 4 tahun. Tapi kami buat jualan melalui WhatsApp, melalui call kan. So tahun ni start daripada hujung tahun lepas, kami dah bangunkan website, lepas tu landing page untuk support kepada salesperson. Alright. Okay, untuk apps, sebenarnya apps ni macam mana cerita dia? Boleh tak Tuan ceritakan sikit pada saya dan juga yang menonton live petang ni lah. Baik, boleh. So maknanya kalau maknanya so apps ni adalah dia sebenarnya macam software je, tapi maknanya zaman dulu tak ada smartphone lagi, kita guna PC, kita guna laptop, so kita kena install lah software. Cuma bila adanya smartphone ni, so kita dah ada aplikasi. So sebenarnya dia sama je macam software di laptop dan PC, cuma kali ini dia dah jadi aplikasi yang boleh dimuat turun di Play Store ataupun App Store lah.
Dan kalau ikutkan apps ni dia memang terlalu besar dari segi kita ada Facebook, kita ada untuk games macam tadi ada mention, ada bahagian ada untuk buku, ada untuk services. So dia banyak sangat medium dia. Cuma maybe kalau saya nak menjurus kepada, sebab kita bahagian bisnes kan, so kita fokus kepada bisnes adalah sebenarnya kalau apps ni adalah dia sebenarnya adalah elemen kita nak jaga pelanggan kita. Itu tujuan utama dia, nak jaga pelanggan utama kita dan kita nak engage balik dengan diorang. Okay. So maknanya kalau saya boleh kongsi sikit lagi, so maknanya kalau macam kita install Shopee, kita install apps Lazada. Okay. So maknanya secara umumnya memang kita sedia maklum memang untuk menjual lah. Okay. Tapi kalau kita step back sikit dan kita tengok balik sebenarnya apa tujuan Lazada, Shopee dia buat apps ni. So first adalah siapa yang install apps Shopee dengan Lazada ni adalah semua kaki shopping online. Okay. So maknanya kalau orang yang tak suka kaki shopping online, dia tak suka membeli, confirm dia takkan install. Okay. So maknanya kalau Shopee hantar notification pun dia rasa menyusahkan, mengganggu hidup dia. Okay. So maknanya so first maknanya bila kita ambil contoh Lazada dengan Shopee tadi, so bila diorang buat apps adalah sebenarnya dia nak kumpulkan semua kaki shopping online ni dalam satu tempat supaya nanti kalau siapa yang install app Shopee dengan Lazada akan perasan setiap hari dia hantar notification. Dia bagi tahu ada sales yang ini, dia bagi tahu ada promotion yang ini supaya orang yang ini dia jaga dan keep membeli dengan dia. Okay. So maknanya kalau untuk bisnes, so tujuan kita buat apps ni adalah sebenarnya kita nak ada pool pelanggan yang duduk satu tempat, tak keluar mana-mana, yang kita boleh engage balik dengan dia dengan kos yang memang sangat-sangat rendah. Sebab tu kenapa Shopee, Lazada memang menggunakan notification untuk engage balik dengan pelanggan-pelanggan diorang. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan apps dan kita fokus kepada untuk bisnes sahaja. Okey, so sepanjang Tuan dalam pemerhatian Tuan bila mana membangunkan aplikasi kepada usahawan pemilik bisnes terutama dekat Malaysia lah. So sepanjang pemerhatian Tuan bagaimana tahap kesedaran pemilik bisnes untuk membangunkan satu-satu platform ataupun satu-satu aplikasi apps ni? Sejauh mana kesedaran tu ada? So maknanya dia sama macam kalau kita tengok balik masa zaman website bermula, orang pun dalam fasa untuk mengenal apa itu website, macam mana website tu boleh bantu. Dan walaupun dah hampir setahun lebih website dalam pasaran, so masih lagi ada orang tak tahu juga website tu apa guna dia. Okay, sama juga dalam bila kita tengok kepada apps ni, sebenarnya dia adalah fasa yang sama bila website dikenalkan. Cuma fasa dia tu lebih laju. So maknanya disebabkan keperluan orang pakai smartphone dan contohnya dekat Malaysia sendiri bila ada Grab, bila ada Uber dan dengan isu COVID ni, Foodpanda, orang nak delivery, bungkus eat, apa lagi, Lalamove, semua aplikasi yang melibatkan logistik ni orang makin sedia maklum kewujudan apps. Cuma isu ni adalah bila bisnes ni dia tak tahu macam mana bisnes dia boleh memanfaatkan apps untuk bisnes dia. Itu je yang fasa-fasa yang bila kami berkongsi dengan business owner, baru mereka nampak, oh apps ni boleh buat macam ni, apps ni macam ni. So maknanya dari segi kesedaran tu is normal, maknanya at least sekarang orang sedia maklum apps tu wujud dan sekarang adalah fasa untuk kita educatekan kepada business owner macam mana apps ni boleh bantu. So maknanya kena sentiasa berterusan lah untuk kita educate. Okey. Alright. Okey, sekejap Tuan. Kita tengok siapa yang bersama dengan kita. Hai Tuan Hasbul Akil, Tuan Azri, Cik Puan Mahfuzah.
Tuan Mufas, Anissa Nabila, Wan Suhaidi. Terima kasih menonton live saya bersama dengan Tuan Rafiq hari ini. Kita berkongsi hari ini, petang ni berkenaan dengan peranan aplikasi kepada bisnes, pemilik bisnes lah. Okay, aplikasi apps. Okay, yang kita sedia maklum yang sekarang ni kan Tuan, ramai ataupun sudah ramai orang waktu COVID ni dah pandai menggunakan apps, macam-macam apps. Terutamanya yang melibatkan logistik lah. Okay, macam saya 2 hari lepas teringin nak makan kek batik. So saya order dekat Instagram, so ambil Lalamove je untuk pick up. Lepas tu ada pula yang dekat Facebook ni, kalau tuan kenal Tuan Rahman Basri pun ada buat nasi. Saya pun ada pernah order. So pun menggunakan Lalamove. Maksudnya menggunakan aplikasi lah. Kan? So sikit sebanyak orang dah mula bergerak ataupun behavior pelanggan tu dah mula berubah dan boleh pelanggan-pelanggan ni boleh terima dah menggunakan aplikasi, terpaksa guna. Macam mana tak tahu pun kena guna. So macam tuan cakap tadi kan, belum masa tuan kenalkan waktu yang itu untuk logistik kan, mudahlah orang nak cari apa semua. Jadi macam tadi tuan ada sebut berkenaan dengan satu sistem order. Betul. Kan waktu COVID. So yang itu yang macam mana pula sistem order tu maksud tuan? Yeah, so sebenarnya maknanya bila kita melihat kepada apps ni, so sebenarnya kos dia lebih tinggi. Okay. Kos dia lebih tinggi. Dan kita faham waktu COVID ni semua orang mana pelanggan dan business owner pun nak jaga dana yang dia ada. Dan dia tak nak, maknanya dia tak nak laburkan duit yang begitu tinggi untuk buat sesuatu benda. So maknanya salah satu apps ni kos dia tinggi. So maknanya apa yang kita cuba ketengahkan adalah kita cuba ke bawah sikit. So kita perkenalkan sebenarnya ini teknologi orang panggil progressive web app. So maknanya bahasa ringkasnya adalah dia web app. So maknanya kalau kita macam buat level, so maknanya kita ada website dan kita ada apps. So web app ni dia dekat tengah-tengah. So maknanya web app ni experience dia, so dia sebenarnya macam website tapi experience dia adalah macam mobile apps. Okay. So maknanya bila kita perkenalkan sistem order ni, dan sebab kita faham, so maknanya sebelum ni boleh meniaga di luar, orang datang dekat kedai, orang boleh terus order, balas melalui WhatsApp. Cuma bila isu COVID ni, pelanggan dah tak boleh datang kedai, dan bila orang order melalui WhatsApp, dah start pening kepala, order banyak sangat, tak boleh nak kontrol. Semaknanya kita perkenalkan yang orang kata baby step sebelum kepada apps. Sebenarnya dia boleh ada sistem order supaya pelanggan-pelanggan dia boleh order secara online. Dia tak pening kepala nak kena ambil order yang bertalu-talu disebabkan orang dah semua nak order secara online. So itu sebab kita perkenalkan yang web app tadi lah. So maknanya web app ni dia atas sikit kepada website dan dia bawah kepada app. So dia tengah-tengah. So bila tuan buat macam tu, sebab kalau nak buat app macam tuan cakap tadi, harga dia ada mahal sikit. So bila tuan pilih untuk berada di tengah-tengah, dekat situ dalam masa yang sama tuan boleh fokus kepada untuk lebih kepada orang kata apa, nak educate sebenarnya macam mana apps nanti ni. Betul? Saya. Kan? Betul. So maknanya at least kita sediakan peniaga-peniaga. So sebenarnya bila kita ada sistem, kita akan lebih mudah, lebih tersusun, order kita pun tak bertindih, yang bayarnya berapa. So maknanya benda tu akan lebih sistematik, dan bila lepas COVID nanti, bila dah lebih bersedia dan nak pergi lebih jauh, maknanya dia dah bersedia untuk next level kepada apps. Okey, maksudnya yang bila di tengah-tengah tu
web app. Ya, saya betul. Web apps, okay, kalau kata satu masa nanti lepas COVID, katakanlah saya buat yang web app tu, sekiranya saya satu masa nanti lepas COVID ni saya betul-betul bersedia nak tukar ke app, tuan just transfer je benda tu jadi apps, macam tu lah. Maknanya macam bila kita buat web app ni, so features dia kita limitkan dan setengah dia macam push notification, so web app pun ada push notification. Oh ya. Okay. Cuma features dia limited. Dia tak se ekstensif macam bila kita ada apps. So maknanya kalau kita ada apps, notification tu dia boleh buka dan dia boleh ada geolocation, dia boleh buka menu-menu yang kita nak suruh dia tengok. So maknanya kalau web app ni so dia ada kekurangan dia, so sebab dia antara so dia tak jadi apps lagi, so dia ada feature-features yang terhad bila kita gunakan web app. So kalau web apps, dia macam apps, kita tahu dia ada Android dan juga iOS. Betul. So kalau web apps tu? Web app ni dia link je, so dia macam website. Oh link, okay. Oh faham. So dia macam website, so maknanya sebelum ni contoh kita bila nak bagi orang order, kita kongsi kita punya WhatsApp link. Okay, so kali ni kita dah boleh letakkan kita punya web app punya link supaya nanti bila pelanggan order, dia klik je, dia terus order. Itu maksud dia lah. So sepanjang tuan membangunkan aplikasi apps ni pada usahawan, macam mana dengan feedback yang usahawan ataupun pemilik bisnes bagi pada tuan? Boleh tak tuan kongsikan pada saya? Saya pun nak tahu sebab benda ni menarik. Sebab apa? Dalam digital sekarang, sebab sekarang semua industri akan berkumpul dalam online. Jadi betul. Macam saya dah 8 tahun main Facebook Ads, lepas tu buat Google Ads dan sebagainya. Benda-benda macam tu nanti semua orang akan duduk dalam main game yang sama. Dan saya nampak satu benda lagi adalah berkenaan dengan apps. So siapa tak ada apps selepas ni, saya tak tahu boleh survive ke tak dalam dunia online. Saya nampak macam tu lah untuk masa depan. So macam tuan, orang kata feedback daripada mereka yang dah ada apps. So semasa time COVID, macam mana diorang punya progress ataupun feedback mereka lah yang dah ada apps ni. Okay, so maknanya yang kami dapat feedback, antara feedback yang kami dapat, maknanya ada juga yang staff orang kata macam mana, risau tengok update dalam app sebab ada je order masuk, sebab bila kita tengok balik, bila jadi COVID ni, semua orang duduk kat rumah. Orang tak keluar, orang maybe tak buat apa, maybe tengok TV dan benda lain yang dia akan pegang smartphone. Dia pegang smartphone dan sebab itulah apa yang berlaku pada Lazada dan pada Shopee, dia orang punya sales memang meningkat sebab memang user akan tengok smartphone. Okay, so maknanya apa yang kami dapat feedback juga adalah maknanya bila macam tadi kan, bila kita ada apps, kita jaga pelanggan yang sedia ada, dan bila kita buat promotion, bila kita beritahu ada information baru, so maknanya pelanggan-pelanggan dia ni memang lebih mudah dapat information berbanding kita gunakan FB Ads biasa. So maknanya so apa beza bila bisnes tu ada apps dengan dia tak ada apps? Okay, contohnya di Facebook, contoh saya ada 10,000 follower. Okay, 10,000 follower, dan bila saya posting dekat Facebook, rasanya berapa ramai yang nampak? Sikit je lah. Sikit je. 6% macam tu. Betul. Dan memang sebenarnya kalau kita tengok Facebook punya, bila kita buat page, sebenarnya tujuan kita buat page adalah untuk buat iklan. Betul. So itu memang tujuannya lah. So bila kita dah kumpul follower yang ramai, so kita akan ada isu yang macam mana nak attack balik follower yang memang dah like. Okay, so maknanya so itu
isu yang bila bisnes yang dah tempoh lama dia dah ramai pelanggan dan follower yang ramai, dan bila dia ada apps, maknanya pelanggan-pelanggan dia nanti dia akan alihkan dalam apps. So contohnya tadi maybe 10,000, dan normally kalau Facebook page normally 20-30% je yang adalah follower yang tegar lah. So maknanya daripada 10,000 tadi, jadi kita ambil 20%, 2,000 ni akan install apps dia. Okay, so bila dia 2,000 orang install apps dia, dan setiap minggu dia kongsi tips, dia kongsi information, 2,000 ni akan nampak. Berbanding dengan dia gunakan Facebook untuk dapatkan 2,000 engagement, so maknanya setiap minggu lah dia kena bayar. So maknanya maksudnya contoh kalau saya ada apps kan, so saya buat posting, so terus user akan dapat notification macam tu. Betul. So maknanya contoh macam Cik Adila ada konten video baru. Video baru. Okay. Cik Adila masukkan dalam apps, dan nanti contohnya Cik Adila ada 2,000 orang dah install. Okay. So maknanya daripada 2,000 tu bila Cik Afiqah hantar notification ke semua 2,000 tu akan terima notification Cik Adila. Okay. Maknanya cost dia pun 2,000 tu pun zero cost. Maksud tak ada cost? Tak ada cost. Sebab bila orang dah install kita punya apps, maknanya kita dah pegang dia. Okay. Okay. So sebab tu bila business dah ada mobile apps, dan memang kita galakkan dia at least minimum satu sekali dia akan hantar notification. Supaya hari orang akan nampak lah. Orang akan nampak kita, dan kalau dia tengok phone dia akan nampak ikon apps kita. So brand kita akan ada dekat smartphone dia. So setiap masa bangun pagi ke tengah hari pergi kerja, nak tidur pun nak tengok phone lagi, so ada potensi dia akan nampak brand kita setiap hari. Okey. Betul lah, macam saya ada install yang Shopee punya. Install dekat phone, masa nak tidur dah tengok pula barang-barang kan. Lepas tu uninstall, lepas tu tercari-cari, alamak nak kena install balik. Dah 2 kali dah saya install lagi. Sebab saya ada beli barang untuk apa ni yang nak kamera lah, apa lighting lah, apa semua. So duk cari dekat situ. So macam kita tak boleh nak lepas benda tu, macam dah uninstall, lepas tu install balik. Sebab sangat memerlukan. So nanti apps yang kita nak bangunkan pun kena ada ataupun kena bina yang macam tu lah supaya orang keep engaged dengan kita macam tu. Betul. So maknanya kita kena, kebanyakannya apa yang berlaku adalah orang nak buat apps saja. Tapi sebenarnya dia kena fikir juga bila dia buat apps macam mana dia nak pastikan pelanggan-pelanggan dia kekal dengan dia. Okey. Sebab selagi mana macam tadi kan, selagi mana dia kekal dengan kita, selagi itu kita boleh hantar notification dengan percuma. So maknanya memang kita galakkan bila orang install, bila pelanggan install apps kita ni, memang kita kena ada elemen-elemen privilege untuk dia. Contohnya bila dah COVID nanti ke, dan dah lepas selesai COVID nanti, bila dia datang kita punya restoran, dia tunjuk apps je, so dia dah ada tempat khas ke, macam kalau ingat belum TGC kan, TGC apa ni, wayang. So siapa yang beli awal, beli pakai apps dia sudah ada dia punya laluan dia sendiri. Mana itu akan membuatkan orang rasa sayang lah, install rugi. So kita kena buat elemen-elemen macam tu supaya pelanggan-pelanggan kita kekal dalam apps kita dan mudah kita nak engage balik dengan diorang. Okay, faham. So kalau saya nak tanya, Tuan dah 6 tahun kan membangunkan aplikasi apps. Okay, sebelum COVID-19, permintaan untuk orang ataupun pemilik bisnes buat apps dengan semasa COVID sekarang ni, macam mana permintaan untuk orang ataupun pemilik bisnes buat apps tu, bangunkan apps tu daripada Tuan? So maknanya apa ni, macam yang saya kongsikan dekat Cik Adila tadi lah. So maknanya banyak orang nak buat apps,
Tapi bila cost apps tu mereka akan tarik diri lah sebab semua nak jaga, semua nak simpan. So maknanya kalau ikut dari segi apa yang kami punya data, semaknanya apps ni memang orang stop kejap. Orang stop kejap memang, melainkan dia memang ada plan lepas raya, dan sebab tu kita perkenalkan yang buat app tu supaya at least diorang tak dapat apps, diorang dapat sesuatu. Untuk musim COVID ni, diorang still lagi boleh sistematikkan order, boleh hantar notification dengan pelanggan. Okey, kiranya ada sistem lah. At least dah boleh ada sistem. Betul. Faham. Okey. Sebab bukan senang nak masuk ke benda baru kan, apps tu. Kalau macam sekarang kita fokus kepada rata-ratanya lah, fokus kepada jualan di media sosial, di IG, di Instagram, dan website tu pun ada yang siap, ada tak siap kan. So kita nak pergi jump ke apps pula, so ambil masa lah kat situ. Yeah. Tapi saya nampak satu benda, apps tu kena ada. Satu hari nanti mesti setiap bisnes kena ada apps. Kalau macam maknanya, so sebenarnya kalau Cik Adila tanya kami lah kan, so sebenarnya kami terbalik sikit. So maknanya bisnes yang ada apps, so dia akan ada advantage. Okay. Tapi bukan semua apps semua bisnes perlu kepada apps. Alright. Okay. Contoh, saya bagi contoh yang maybe yang simple. So maknanya contoh dia jual kereta. Okay. Dan jual kereta, orang tak beli kereta sebulan sekali. Orang akan beli kereta maybe 7 tahun sekali, baru dia akan tukar kereta. So maknanya contoh bisnes yang pembelian yang jarak yang lama, so memang kita kurang galakkan. Melainkan dia nak buat kelab kereta. Dia nak buat apps kelab kereta yang di mana ramai dalam tu maknanya boleh ada tips kereta, ada nak buat event dekat mana, nak buat nak ramai-ramai beli barang, nak beli sport ring, itu sesuai. So maknanya so apps ni lagi kerap orang guna, so lagi relevan bisnes dia ada apps. Okay. So sekarang yang kita nampak relevan lebih kepada logistik sebab orang sangat memerlukan. Macam tu Maksudnya setiap hari orang perlukan itu. Logistik satu, ataupun dia restoran, orang memang makan setiap hari. Okay. Kedai runcit, orang memang perlukan kedai runcit. Macam fashion, orang beli baju. Pendidikan, memang anak-anak memang sentiasa perlu pada pendidikan. So maknanya benda yang memang digunakan setiap hari, so lagi relevan dia kepada mobile app. Okay, faham. Sebab lagi satu dia memang ada, kalau apps ni memang betul-betul dengan isu harga dia kan. Ya, saya betul. Kan nak pakai iOS kena tambah lagi kan? Ke macam mana? Android macam mana pula harga dia? iOS kena macam mana pula kan? Tak boleh ada satu, kena ada dua-dua. Kan? Betul juga. Betul. Tapi kalau bagi kategori contohlah business middle dengan business yang orang kata apa, middle dan ke atas ataupun corporate punya, maybe mudahlah untuk dapatkan aplikasi. Tapi kalau bagi yang SME yang contohnya buat jualan orang kata apa, kedai makan ataupun kedai-kedai contohlah bisnes jalanan. So diorang boleh start dengan apa tu tadi? Web app. Web app. Okay. Betul. So maknanya bila macam kita bisnes yang middle ke bawah ni, dan maknanya
kalau diorang masih lagi boleh menerima order melalui WhatsApp, so diorang maknanya diorang maybe tak keperluan lagi, maknanya boleh aja ambil order 3 order sehari, 4 order sehari. So maknanya bila dia dah start pening kepala ambil order pakai WhatsApp, ataupun memang dia dah daripada awal perlukan kepada sistem yang sistematik, so maknanya dia perlu bersistem lah. So tak semestinya kena guna web app kami. So maknanya mana-mana sistem di luar sana yang membantu proses jualan dia lebih sistematik, memang kita galakkan. Faham. Alright. So ada soalan tak sikit Kita tengok dulu siapa yang ada. Okay. Yang ada kat sini Cik Puan Fatimah, Tuan Ferdi, Tuan Syahrizan, Tuan Anwar. Ni Tuan invite geng-geng Kedah ke macam mana ni? Geng-geng Kedah ni. Geng Kedah Hai Tuan Anwar. Lepas tu ada Tuan Faiz, Tuan Zaim, Tuan Zaki. Saya panggil Abang Zack. Ayam to. Ayam to. Okay. So terima kasih bagi yang menonton live petang ni. So hari ni saya bersama dengan Tuan Rafiq. Kami bincangkan apa peranan aplikasi apps semasa orang kata apa kepada bisnes, pemilik bisnes semasa ataupun selepas COVID. Okay. So terima kasih bagi yang share. Tanda anda support kami perkongsian petang ni lah. Alright. So, Tuan ada lagi tak nak share? Okay, sepanjang Tuan waktu COVID ni memang orang dah boleh terima sistem order. Sistem order tu sendiri dah boleh terima dah. Ya saya betul. Kalau app macam costing sikit sebab sekarang dengan isu dengan apa orang kata COVID sekarang. So sekarang tuan bagi kemudahan ataupun bagi peluang untuk buat sistem order. Jadi bagaimana dengan sambutan sistem order tu? So far alhamdulillah kalau ikutkan sistem order ni kiranya trending lah sekarang. So maknanya alhamdulillah maknanya yang kami cuba perkenalkan ni adalah selari dengan apa kehendak business owner dekat luar sana. So maknanya dari segi request tu alhamdulillah lah memberangsangkan lah untuk kami bantu lebih ramai peniaga, sebab nanti apa yang berlaku bila lepas COVID nanti pelanggan maybe dia dah biasa dah. Dia dah biasa membeli secara online. Dia dah biasa dah nak order pakai phone. So maybe kita pun tak tahu apa akan jadi selepas ni. Maybe orang lebih biasa duduk kat rumah. Dia dah lebih selesa duduk kat rumah, lebih banyak masa dekat rumah, duduk dengan keluarga kat rumah. So maybe orang kata apa, dia dah biasa dah untuk order secara online. So maknanya memang kita galakkanlah para peniaga untuk kita pergi lebih jauh, lebih mudahkan pelanggan buat tempahan. So memang kita galakkan ada sistem lah. Sebab sekarang saya rasa waktu yang sesuai untuk kita educate pelanggan menggunakan sistem yang kita ada. Sebelum ni tak ada sistem apa-apa, dah start boleh sistemkan. Okey, cara nak order sekian. Saya rasa lebih mudah dan dah start kena educate dah waktu sekarang ni. Betul kan? Betul. So maknanya kalau dulu pelanggan tak terpaksa. So kita je yang push untuk pelanggan guna. Dan bila isu COVID ni pelanggan dah terpaksa dan kita pun ada peluang untuk kita galakkan diorang guna, dan supaya bila dia guna nanti dia dah tahu order sendiri. Lepas ni pandai-pandailah order dengan lebih keras dengan kami lah, contohnya macam tu. So maknanya isunya adalah sebab macam biasa juga orang yang first time install Lazada, membeli di Shopee. So once dia dah beli, akan ada belian yang kedua, belian ketiga dan belian keempat. Dia akan berterusan. So kita harap benda tu akan
berlaku bila pelanggan-pelanggan kita dah biasa membeli sendiri. So kenalah dengan orang kata objektif utama kita sebenarnya, kenapa kita nak bangunkan apps tu sebenarnya nak poolkan pelanggan tu. Kan? Jadi Betul. bila poolkan pelanggan tu dah duduk dalam satu kolam, so senanglah kita nak hantar apa pun. Nak buat jualan ke, nak keluarkan produk baru ke, semua dalam apps tu lah. So pelanggan tu tak pergi mana selagi mana dia selesa dengan kita punya apps tu. Betul, setuju. So maknanya kalau bahasa kasar memang kita masukkan di dalam kolam lah supaya dia orang tak pergi ke mana-mana, dan bila-bila masa je kita boleh, orang kata apa, notification tu lah sebenarnya adalah kalau Cik Adila tanya saya lah, sebenarnya daripada pelbagai fungsi dalam apps ni, so push notification tu adalah orang kata antara features yang sangat powerful yang boleh bantu kita engage balik dengan pelanggan dengan kos yang lebih rendah. Okay. Sebab sebelum ni kalau kita nak hantar message ke, kita boleh pakai SMS blast, tapi tu pun berbayar. So kalau ada apps ni, okay. That's why harga dia agak mahal. Dan sebab tu maknanya kalau kita compare sebab macam Facebook page, semua tu percuma. So maknanya bila medium percuma ni semua orang boleh masuk. So bila medium berbayar ni macam sama juga macam website, bukan semua orang boleh buat website. So maknanya dia akan ada satu level yang berbeza bila dia lain daripada orang lain. Betul? Okay, faham. Okay, ada nak tanya soalan pada Tuan Rafiq sebelum saya tanya soalan yang terakhir. Ayam toh in the house. Saya tak makan lagi ayam toh ni. InsyaAllah nak balik kedai nanti nak pergi makan lah. Saya rasa lah. Dah rasa? Dah, saya dah. Tidak. Tuan Firdaus Jailan, hai. Okay. So, saya rasa info yang menarik yang Tuan kongsikan, sebab benda ni orang kata apa, macam mana pun orang dah tahu. Dan orang nak tahu lagi macam mana pula nak bangunkan tu. Saya rasa perkongsian Tuan secara konsisten, dah banyak tahun saya tengok follow di Facebook yang konsisten menekankan pembangunan apps pada usahawan. So sangat bagus dan kita boleh cari sebenarnya mana angle yang sesuai untuk dibangunkan dengan menggunakan aplikasi apps lah. Walaupun tak semua bisnes sesuai, tapi akan ada angle yang kita boleh fikirkan untuk kita cuba bangunkan sesuatu yang menarik lah untuk aplikasi apps ni. Itu yang saya sangat seronok lah perkongsian hari ni, dapat tahu lagi lah. Yang kalau yang rakan-rakan penonton kan nak dapat idea apa next apps yang dia boleh buat, yang paling senang adalah yang paling dekat mana paling ramai orang. Contoh kelab bola sepak, mana-mana kelab bola sepak, artis, semua yang ramai follower, semua yang ramai pengguna, kelab Myvi, kelab motor, kelab memancing. So mana-mana yang memang dah ramai peminat, bila kita buat benda tu memang lebih senang untuk orang install dan orang dapatkan information itu. Cuma in term business tu sendiri kena tahulah macam mana pula nak convert pada sales kan. Okay, betul. Contoh saya bagi contoh. Tuan Rafiq tak dengar. Apa ni? Joran contohnya, dia bisa joran. Okay. So dia buat apps kelab memancing. Okay. So contohnya macam tu.
Macam tadi, contoh tadi, dia jual kereta. Tapi dia nak buat apps untuk bisnes kereta, so maybe susah sikit. So maknanya dia cari angle lain, so dia buat apps kelab kereta. So daripada kelab kereta nanti dia boleh jual. So dia sebenarnya sama juga macam konsep macam grup WhatsApp, grup Facebook ni lah. Facebook, cuma bila kita gunakan grup Facebook ni, konten dia tak tersusun, dan semua orang boleh posting dekat situ. Dan maknanya bila kita ada apps ni, kita akan ada lebih branding sendiri, lebih mudah diuruskan, tak perlu buat iklan, dan lebih eksklusif lah. Okay, faham. So Tuan, kita dah nak habis masa. Okay, banyak sangat perkongsian Tuan, cumanya kita ada 45 minit sahaja. Sekejap ada suara apa tu? Hello? Okay. So, saya rasa bagi yang nak tahu lebih lagi jelas berkenaan dengan aplikasi apps ni, nanti boleh terus ke Facebook Tuan lah. Okay, saya pun dah ada tag ke atas tu. Nanti diorang boleh tengoklah mana yang diorang boleh cari Tuan lah. Direct dengan Tuan kan. So, apa perkongsian akhir, maksudnya apa perkongsian ataupun nasihat Tuan kepada pemilik bisnes kat luar sana, termasuk saya sendirilah. Macam mana ni nak ada ataupun nak ada satu platform application apps ni? Okay. So maknanya saya cuba bezakan, maknanya kalau orang yang, maknanya kalau bisnes yang masih baru, yang baru bermula, so maknanya at least dia kena onlinekan bisnes dia, dia kena ada Facebook page at least, dan dia dah kena buat jualan secara online. Dan bila bisnes tu dah mula lebih baik, so dia kena ada kena sistem. So bila bersistem, lebih tersusun, lebih teratur, dan sales tu boleh berjalan dengan sendiri. Dan bila dia dah start pening kepala dengan pelanggan yang ramai, dan fokus dia adalah nak jaga pelanggan sedia ada, supaya pelanggan dia tadi macam kolam tadi, tak nak pelanggan dia keluar daripada kolam. So waktu itulah adalah masa yang sangat-sangat sesuai, bisnes dah ada apps, supaya sebab tujuan kita adalah memang kita nak jaga pelanggan sedia ada, kita nak jaga pelanggan yang berkualiti. Kita tak nak jaga semua orang. So mana-mana bisnes kita tak nak jaga semua orang. Kita nak jaga bisnes pelanggan yang memang support kita dan yang jaga kita. So maknanya apps ni adalah tujuan dia supaya kita jaga diorang, supaya diorang setia dengan kita, dan lagi ramai follower kita, so lagi kritikal lah sebenarnya bisnes tu perlu kepada apps. Itu maknanya saya punya point yang terakhir lah. Alright. Okay. Sekejap saya tengok kalau ada soalan. Last. Okay, menarik Tuan. Menarik perkongsiannya. Sebab tak semua orang boleh dedahkan macam mana fungsi dia aplikasi app ni, dan tak ramai pun orang yang dedahkan lah macam mana nak buat dia. Selalunya tak ada orang ceritakan. Cuma yang kita tahu aplikasi app tu ada wujud dekat telefon. Itu sahaja. Secara teknikalnya tak ada orang cerita lah. So maknanya harapannya dengan perkongsian daripada macam sesi hari ni, yang apa yang Cik Adila buat ni, so maknanya membantu lagi ramai-ramai rakan-rakan dekat luar sana, bisnes dekat luar sana, supaya lebih sedia maklum bagaimana apps ni boleh bantu bisnes lah. Okay. So Tuan, thank you perkongsian hari ni. Okay. Dan terima kasih juga banyak-banyak dekat Cik Adila jemput kami untuk kongsi hari ni. So sangat-sangat berbesar hati.
Saya mencari, sebenarnya saya sendirilah mencari sumber-sumber yang boleh kita generate lagi, apa benda yang angle mana lagi kita boleh dapat ataupun boleh buat sebenarnya. Sebab that's why saya cuba buat slot macam ni untuk kita carilah sumber. Jadi saya tahu kat luar sana mereka yang lain pun memerlukan sumber-sumber yang bagus untuk masuk dalam bisnes masing-masing lah. Setuju, maknanya sebab semua orang nak improve, semua orang nak jadi lebih baik, dan apa yang Cik Adila buat ni memang patut diteruskan lah. InsyaAllah. Okey Tuan, terima kasih sekali lagi untuk petang ni. Sebelum saya end live, so saya nak ucapkan terima kasih juga pada yang menonton live sesi saya bersama dengan Tuan Rafiq. Okey Tuan, minta maaf kalau terkasar bahasa sepanjang saya post. Kedah biasa, Kedah tak apa. Ini first time lah. Ini first time saya buat macam ni. InsyaAllah nanti kalau ada lagi slot-slot yang lain, InsyaAllah kita akan jemput Tuan lagi lah untuk berkongsi dengan lebih banyak lagi informasi berkenaan dengan aplikasi ni lah. Alright. Baik, insyaAllah. Okay, terima kasih atas masa Tuan. Jumpa lagi Okay, jumpa lagi. Okay, terima kasih Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okay, bye semua. Bye. Okay Tuan, selamat berbuka. Selamat berbuka.